Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di dalam video kami akan membentangkan tema 3 iaitu cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Tajuk yang kami pilih adalah mengukuhkan kepribadian diri sebagai seorang pemimpin dan ahli pasukan. Dalam kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Hafizuddin Hifzan bin Zamani, Chong Zing Lim, Chiu Siu Tong, Nadia Azman, Siti Syazwana Ariana binti Muhammad Zaid, Nur Ain binti Abdul Rauf, Hafizuddin Hirzi, Siti Maisara binti Muhammad, Lim Kai Wei, dan akhir sekali Chua Sewin. Aspek yang akan dibincangkan di dalam video kami adalah seorang pemimpin dan juga seorang ahli pasukan. Apa maksud pemimpin? Pemimpin adalah seorang yang mempunyai kewibawaan dan kuasa untuk menggerakkan satu pasukan yang terdiri daripada ahli-ahlinya supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah dan kerja. Apa pula maksud ahli pasukan? Ahli pasukan adalah individu yang berada di bawah organisasi yang diketuai oleh pemimpin. Ahli pasukan juga perlu bekerjasama antara satu sama lain, saling bertanggungjawab dan memiliki tanggungjawab bersama serta komited dalam mencapai satu matlamat. Oleh itu, individu ini perlu mendengar arahan dan nasihat yang disampaikan oleh ketua. Di dalam video kami akan menyatakan beberapa nilai yang perlu ada pada seorang pemimpin dan seorang ahli pasukan. Antara nilai-nilai tersebut adalah amanah, kerjasama, bertanggungjawab, bertolak ansur, adil, dan akhir sekali, profesional. Ciri-ciri seorang pemimpin. Yang pertama, wawasan yang jelas. Seorang pemimpin perlulah mempunyai matlamat yang jelas, mampu mencari pelbagai pendekatan untuk alternatif dan mampu memberi arahan yang jelas kepada ahli pasukannya. Kedua, daya kekuatan. Seorang pemimpin perlulah mampu menggerakkan orang lain supaya semua orang akan memberi kerjasama untuk menyiapkan kerja serta mempunyai daya tahan fizikal dan mental supaya tidak akan panik semasa menghadapi masalah krisis. Yang ketiga, bermoral dan bernilai baik. Seorang pemimpin tidak akan menyalahgunakan kuasa sebagai pemimpin dan pemimpin yang mempunyai nilai integriti dalam dirinya juga dapat dipercayai oleh orang lain. Yang terakhir, berpemikiran terbuka. Seorang pemimpin perlulah mampu menerima cadangan yang berbeza daripada orang lain dan dapat menyesuaikan diri dengan cepat semasa menghadapi sebarang perubahan. Tugas-tugas seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin akan memilih orang yang sesuai untuk diberikan tugas dan dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, membuat keputusan yang rasional. Pemimpin akan membuat keputusan tentang pasukan berkaitan matlamat, rancangan, sumber dan lain-lain serta memberi pendapat dan penyelesaian untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga, melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Pemimpin akan melakukan pengawasan tentang kemajuan pencapaian sasaran, sikap ahli pasukan dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh ahli pasukannya dan menyelesaikannya. Dan terakhir, membentuk sistem pasukan. Pemimpin akan menentukan struktur pasukan yang wajar, merumuskan sistem dan peraturan yang relevan sebagai panduan ahli pasukan. Seterusnya, usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk menjadi pemimpin yang cekap. Yang pertama, pemimpin boleh memperbaiki diri sendiri ke arah yang lebih baik. Ini kerana, sebagai seorang pemimpin, mereka akan sentiasa berada di barisan hadapan dari segi budaya kerja, integriti dan sebagainya. Pemimpin perlu mengambil masa untuk mengusahakan penambahbaikan diri supaya ahli kumpulan juga turut mengikuti tingkah laku pemimpin. Yang kedua, sentiasa belajar hingga ke liang lahat. Mencari ilmu perlu diamalkan sehingga ke liang lahat dengan belajar perkara-perkara baharu seperti kemahiran, teknologi, pemikiran, konsep dan sebagainya yang ada hubung kait dengan apa yang mereka buat.
beli dan baca buku baru, layari internet untuk mencari maklumat terkini dan lain-lain. Selain itu, banyak kelebihan ilmu baru yang kita terima dan boleh mengaplikasikannya di dalam suatu organisasi. Yang terakhir, sentiasa bersikap positif. Di dalam sesuatu pekerjaan, harus mempunyai pelbagai masalah yang akan dihadapi. Pemimpin perlu berusaha dalam menangani masalah yang dihadapi, walau senang atau susah. Seorang pemimpin juga perlu bersikap positif sekiranya berlaku kegagalan menangani masalah agar tidak mudah putus asa dan memberi inspirasi kepada ahli yang lain. Kepentingan menjadi seorang pemimpin yang cekap. Yang pertama, meningkatkan kemahiran komunikasi yang melibatkan keupayaan empati, kreatif dalam menggunakan daya pujuk untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, dapat mendorong dan memotivasikan murid lain di sekeliling mereka. Yang ketiga, cekap menstruktur matlamat dan objektif serta dapat membuat penilaian dalam proses kumpulan agar merealisasikan sesuatu matlamat. Yang keempat, berkemampuan untuk mengurus emosi dan menggunakan kepintaran dengan menyumbang cadangan yang kreatif untuk menyelesaikan masalah yang kritikal. Yang kelima, mengutamakan dan memastikan keharmonian yang sihat bagi sesebuah pasukan. Yang terakhir, mempunyai disiplin diri yang kuat untuk melaksanakan tugas dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sekarang, kita beralih pula kepada ahli pasukan. Ciri-ciri ahli pasukan yang baik. Yang pertama, mempunyai matlamat bersama untuk menjayakan sesuatu program mahupun kerja berkumpulan. Yang kedua, ahli kumpulan mesti berkongsi idea dan pendapat yang mereka miliki untuk mempercepatkan gerak kerja yang dilakukan. Yang ketiga, ahli kumpulan mesti menjadikan mesyuarat sebagai aktiviti wajib bagi melancarkan gerak kerja yang dilaksanakan. Yang keempat, setiap ahli kumpulan mesti mementingkan tanggungjawab bersama dalam menjalankan sesuatu kerja. Yang kelima, ahli kumpulan mesti saling mempercayai antara satu sama lain, terutama kepada ahli kumpulan. Yang keenam, ahli pasukan perlu mempunyai sikap bertolak ansur bagi menjamin keharmonian kerja itu terjaga. Yang ketujuh, sikap saling membantu antara ahli pasukan mesti diterapkan. Dan yang terakhir, ahli pasukan mengetahui peranan masing-masing dan selalu memberi kerjasama yang baik. Tugas-tugas sebagai ahli pasukan. Yang pertama, membantu ahli kumpulan lain yang memerlukan bantuan atau yang menghadapi masalah. Yang kedua, melaporkan kepada ketua kumpulan jika terdapat sebarang masalah sewaktu melaksanakan tugasan. Yang ketiga, berkomunikasi antara satu sama lain untuk mendapatkan kata sepakat agar kerja mudah untuk diselesaikan. Tibalah kita pada akhir video iaitu kepentingan menjadi ahli pasukan yang baik. Yang pertama, proses penyelesaian kerja menjadi lebih lancar dan kondusif. Yang kedua, suasana pekerjaan yang kondusif dapat diwujudkan. Yang ketiga, mampu meningkatkan pencapaian dan kejayaan kumpulan. Dan yang terakhir, membentuk persefahaman yang tiada cacat celah dalam sesebuah kumpulan. Itu sahaja daripada kami. Sekian sahaja penerangan bagi tajuk ini. Terima kasih.